Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton-penonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Seperti biasa, kita nak bawakan perbincangan kepada penonton-penonton berdasarkan tema-tema setiap hari yang kita bawakan, dan pada hari Jumaat seperti biasa temanya adalah akidah. Dan hari ini satu topik yang berat sedikit untuk kita bincangkan, nak berikan kefahaman kepada penonton-penonton semua, tetapi kita akan berikan dengan cara yang terbaik supaya mudah difahami dan dapat diambil input-inputnya sebaik mungkin. Tentang apa? Tentang gejala agnostik. Bagaimana kupasan dan perbincangan maknanya sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas pada hari ini. Baik, seperti biasa pada hari ini Jumaat 6:30 pagi kita bersiaran secara langsung 26 November 2021. Bagi penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-8816-77, dan mungkin tak berkesempatan ya pada pagi ini untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita, Tanyalah Ustaz TV3. Di situ ada siaran secara langsung, dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan jika nak bertanya soalan di ruangan komen di Facebook, boleh komen di bawah poster yang tertera untuk perbincangan kita pada hari ini, dan kita akan ambil soalan-soalan dari penonton-penonton sebanyak mungkin. Kita akan jawab dengan cara yang lebih baik. Okey, bila sebut tentang gejala agnostik ini, pastinya kita bawakan panel untuk menjawab persoalan-persoalan, dan pada hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Firdaus Subhi bersama dengan kita di studio. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya Ustaz, kalau hari itu ya saya bersama dengan Ustaz, kita juga membincangkan tentang topik akidah, dan pada hari ini sekali lagi kita bersama Ustaz untuk gejala agnostik. Untuk pembukaan ni Ustaz, saya nak kaitkan terus dengan soalan dari penonton di Facebook. Boleh Ustaz? Saya bacakan. Baik. Kita nak kaitkan dengan persoalan dari sahabat kita Laila di La Rosa. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Katanya soalan saya, apakah sebenarnya fahaman agnostik ini dan bagaimanakah ia di dalam Islam, serta golongan manakah yang lebih terdedah kepada gejala agnostik ini, dan apakah pula cara untuk membenterasnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita Laila di La Rosa atas soalan yang ditanyakan. Untuk pembukaan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد. Terima kasih moderator kita pada pagi ini, Al-Fadhil Da'i Azrin. Seterusnya kepada seluruh para penonton, kru-kru Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat sekali lagi berpeluang dan bersama-sama dalam kita nak membicarakan topik pada pagi ini berkaitan tentang agnostik. Sebelum daripada itu, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut tentang kelebihan yang Allah kurniakan kepada manusia di saat ketika kita tidak memiliki apa-apa. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam ayat tersebut bahawa Allah telah mengeluarkan manusia itu daripada perut ibu-ibu mereka dalam keadaan tidak ada sedikit pun pengetahuan dan ilmu yang dimiliki. Dan kemudian Allah mengurniakan keistimewaan kepada manusia. Allah jadikan kepada manusia mampu untuk mendengar, dan kemudian mampu untuk melihat, dan akhirnya mampu untuk berfikir dengan menggunakan akal mereka. Dalam ayat itu Allah minta kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keistimewaan tersebut.
Dan dalam pembahagian manusia ini, kalau kita melihat dalam sejarah, seperti mana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, antaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan bahawa manusia ini diterbahagi kepada 3 kelompok. Yang pertama disebut sebagai golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mereka yang jelas kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, yang disebut dengan perkataan kafir. Dan kemudian yang ketiga, manusia yang tidak jelas, berada di antara 2 kedudukan, di antara iman dan juga kufur kepada Allah. Dibuktikan imannya itu dengan cara amalan-amalan zahir, tetapi dari sudut hatinya tidak menerima bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan Tuhan yang esa, dan tidak menerima bahawa Allah Subhanahu wa taala ini telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan. Mereka ini dikenali sebagai golongan munafik. Pada hari ini kita berhadapan dengan pelbagai bentuk jenis-jenis manusia, yang hari ini kita berhadapan dengan satu lagi kelompok manusia yang dikenali sebagai mereka yang berfahaman agnostik. Ya. Apa itu agnostik? Pengertian agnostik ini sebenarnya dia diambil daripada satu perkataan Yunani, ya, daripada perkataan Yunan, di mana disebut itu bermaksud tanpa, tidak. Sementara gnostik itu dia merujuk kepada pengetahuan. Artinya tidak berpengetahuan. Itulah maksud asal daripada agnostik. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keseluruhan daripada perkataan tersebut iaitulah mereka yang tidak yakin, bukan tidak percaya, mereka percaya wujudnya Tuhan ataupun wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang serupa mereka tidak meyakini bahawa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penyelesaian dalam menghadapi segala kemelut dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Dan pada saat yang serupa, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, mereka yang berada dalam keadaan faham agnostik ini, maka mereka menganggap bahawa seluruh agama yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini semuanya mengajak kepada kebaikan, lantaran seluruh agama ini mengakui tentang wujudnya Tuhan ataupun wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara dan kaedah mereka berbeza. Ada yang menganggap bahawa Allah itu berbilang-bilang dengan menggunakan perantaraan berhala dan sebagainya. Bagi mereka semuanya adalah merupakan perkara yang serupa. Lantaran daripada itu, hal ini adalah sesuatu yang cukup membimbangkan bagi umat Islam itu sendiri, kerana Allah telah pun memberitahu di dalam Al-Quranul Karim bahawa Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang memandu kebahagiaan hidup manusia di dunia dan juga di hari akhirat. Di antaranya Allah menyebut di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan agama Islam. Kemudian dalam soalan, terima kasih tadi soalan yang diutarakan oleh Puan Laila Dila Rosa, antaranya disebut golongan manakah yang lebih terdedah kepada gejala agnostik ini. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila berbicara dalam hal yang demikian, kebanyakan mereka yang terpengaruh dengan faham agnostik ini adalah terdiri daripada mereka yang sentiasa hidupnya berfikir. Pertama, kebanyakan daripada kalangan anak-anak muda kita, sebab anak-anak muda kita pada hari ini dia terdedah dengan pelbagai bentuk maklumat-maklumat luaran, ya, internet yang berada bersama dengannya, media-media massa yang tidak pernah lekang dalam kehidupan mereka dipergunakan untuk mereka membaca, mereka berfikir, sehingga akhirnya pemikiran mereka itu berada di luar daripada konteks yang diajar dalam Islam, dan akhirnya mereka menggunakan akal semata-mata untuk berfikir tanpa menggunakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dipergunakan sebagai asas dalam menentukan cara dan kehidupan semasa berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, Laila Dila Rosa tadi menyatakan tentang bagaimana cara untuk membenterasnya. Di sana ada beberapa kaedah-kaedah untuk membenteras, antaranya iaitulah kaedah dengan didikan daripada keluarga itu sendiri merupakan asas utama. Sebab itu dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah olehmu akan diri kamu dan juga ahli keluarga kamu itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada sistem kekeluargaan itulah yang membentuk kehidupan seorang anak, dan diikuti dengan beberapa ciri-ciri yang lain yang insya-Allah nanti kita akan cuba bicarakan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu untuk pembukaannya. Bagaimana kita melihat, ya, semakin hari semakin banyak yang merisaukan kita berkenaan dengan agama.
banyak cabaran, banyak dugaan dan ada anasir-anasir cuba merosakkan agama Islam yang mulia ini. Baik, untuk meneruskan perbincangan kita sebentar lagi, kita beri ruang dahulu untuk berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada pagi ini untuk perbincangan tentang topik akidah. Gejala agnostik yang mana merupakan satu ancaman juga daripada sudut akidah, yang mana tentang agnostik ini adalah golongan ataupun mereka yang kurang kefahaman, tiada kefahaman dan menolak ataupun senang disebut sebagai mereka ini kurang cakna berkenaan dengan bagaimana kefahaman dalam Islam itu yang sebenarnya. Baik, untuk kita meneruskan perbincangan, mungkin sedikit kita nak dapatkan kefahaman yang lebih lanjut berkenaan dengan, mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah agnostik ini dia lebih kurang dengan etis ataupun sama ataupun memang berbeza langsung? Adakah yang mana satu? Jadi jom kita ambil sedikit dari Ustaz untuk pencerahan tentang agnostik dan juga etis. Silakan Ustaz. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua fahaman yang dari sudut kecenderungannya adalah serupa, tapi dari sudut kefahamannya itu berbeza. Jika kita melihat disebut tadi sebagai agnostik, dan itu memberikan makna tanpa, gnostik pula memberikan maksud pengetahuan, tidak mengetahui hakikat Islam itu benar ataupun tidak, dan begitu juga pada saat yang serupa masih lagi berada dalam keadaan skeptikal ataupun ragu-ragu terhadap Allah ini wujud ataupun tidak, itu masih lagi ada dalam diri orang-orang yang berpegang dengan faham agnostik ini. Artinya mereka masih lagi ada dalam diri mereka mengakui wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara etis, iaitulah kelompok yang sama sekali menolak kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa, tis pula memberikan maksud bertuhan ataupun kepercayaan kepada Tuhan. Jadi maksudnya bila sebut sahaja etis, mereka memang tidak percaya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Alam semula jadi ini wujud secara semula jadi. Bukan daripada ciptaan-ciptaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipegang oleh golongan etis. Sementara golongan agnostik pula, mereka masih lagi meyakini kewujudan segala apa yang ada ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Tetapi pada saat yang serupa, mereka tidak meyakini bahawa Islam itu adalah merupakan jalan penyelesaian untuk menghadapi ataupun untuk menyelesaikan segala bentuk problem, masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu mereka menerima bahawa seluruh agama itu mungkin benar, mungkin tidak. Jadi itu di antara perkara-perkara yang wujud di dalam faham agnostik. Pemikiran mereka masih lagi bercelaru dalam nak menentukan Islam itu adalah merupakan agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Agnostik itu tiada pengetahuan dan etis itu tidak bertuhan. Dia tolak terus. Baik. Okey, jom kita ambil soalan penonton di Facebook. Kita lihat dari Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Katanya, Assalamualaikum. Adakah kepesatan teknologi maklumat yang berasaskan internet, kecanggihan alat telekomunikasi seperti gadget serta pelbagai perisian media sosial telah meracuni pemikiran dan cenderung terhadap kefahaman ataupun fahaman agnostism ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang ditanyakan. Dia kata, adakah kaitan dengan perkembangan teknologi dengan kefahaman agnostik yang semakin menggugat agama? Silakan. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan tersebut. Sebelum saya merujuk kepada persoalan tersebut, pertama kita kena ingat tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyebut diri kita sebagai insan yang beriman kepada Allah, maka di sana akan ada ujian-ujian yang pastinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang beriman itu dia berhadapan dengan 5 kepayahan dan kesukaran dalam hidup mereka. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Manusia orang yang beriman itu dia berada pada 5 kesusahan dalam kehidupan yang terpaksa dihadapi oleh mereka. Yang pertama, mereka berhadapan dengan orang-orang yang beriman tapi memiliki sifat hasad. Yang kedua, mereka berhadapan dengan seorang yang munafik, memiliki sifat kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Dan kemudian yang ketiga, mereka menghadapi golongan orang-orang kafir yang berusaha untuk membunuh umat Islam, yang membenci dan bukan sekadar benci tetapi berusaha untuk membunuh dan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, iaitulah kelompok daripada syaitan itu sendiri yang bekerja siang dan malam untuk menyesatkan manusia. Dan kemudian yang kelima, kita berhadapan dengan nafsu dan keinginan kita yang sentiasa menarik-narik diri kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dinafikan bahawa pengetahuan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang mudah didapati. Maklumat-maklumat berada di tangan kita. Nak buka apa sahaja, semuanya keluar daripada tekan saja menggunakan jari jemari kita, menyebabkan kita mendapat maklumat yang besar. Dan kepesatan inilah yang menyebabkan manusia mudah untuk mendapatkan sesuatu maklumat-maklumat, ilmu-ilmu yang diperolehi, sehingga akhirnya mereka terjebak dan menerima pandangan-pandangan yang diutarakan tanpa mengetahui bahawa hakikat itu datangnya daripada pihak musuh. Sebab dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Nasrani dan juga golongan Yahudi dan juga Nasrani, mereka selama-lamanya tidak akan redha dengan Islam yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah umat Islam itu mengikut acuan-acuan yang dibawa oleh mereka. Pemikiran-pemikiran umat Islam pada hari ini telah pun diracuni dengan pelbagai bentuk faham-faham, izam-izam yang membawa kepada kesesatan dan membawa kepada penyelewengan mereka daripada agama Islam yang telah pun disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Ustaz, bila mana perkembangan teknologi dunia semakin canggih ini, betul senang nak cari apa yang kita nak, semuanya di hujung jari. Tapi yang kita risau adalah bila mana khususnya bila mana berkaitan dengan perkara agama, kadang-kadang kita nak tahu sesuatu benda, kita cuma tekan saja dia akan keluar. Tapi tolong pastikan ia adalah benda yang betul, sahih dan diyakini, bukan menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Tolong cek kembali apa yang kita lihat dan kita baca supaya tidak menyeleweng. Baik. Okey. Dan sebelum itu boleh tak saya tambah, ada satu kata-kata yang cukup menarik yang disebutkan oleh Imam Malik dalam satu riwayat, ada mengatakan itu adalah merupakan kata-kata daripada Imam Ibn Sirin. Apa kata daripada mereka? Mereka kata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman yattakhiduna dinakum amman tattakhiduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah merupakan agama. Kenapa? Sebab dengan ilmu itulah yang akan membina kefahaman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silap kita mendapatkan sesuatu maklumat itu menyebabkan kita terseleweng. Lantaran itu, kata daripada Imam Malik, beliau menyatakan, fanzuru, tolong perhatikanlah oleh kamu siapakah orang-orang yang kamu ambil untuk memahami agama kamu. Sebab itu dalam bab faham agama ni, kita tak boleh ambil orang-orang luar, ataupun kita tak boleh nak mengambil daripada internet dan sebagainya, tetapi ambillah daripada sumbernya yang asal, yang dibicarakan oleh para ulama, seperti mana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya ataupun pakar-pakarnya daripada orang-orang yang berilmu jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Betul. Tanya pada mereka yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Dan Ustaz, mungkin ada di antara kita juga yang telah pun membaca, melihat juga apa sebenarnya agnostik ini. Dan ada disebutkan mereka yang termasuk dalam golongan ataupun gejala agnostik ini adalah mereka yang meyakini kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kewujudan Tuhan, dan kadang-kala dia sering mempersoalkan. Dia kata, kalaulah betul Tuhan tu wujud, mestinya dia ada, dan di mana dia, dan dia telah berfikir dengan akalnya, bagaimana aku nak membuktikan Tuhan itu wujud. Ini mungkin salah satu daripada ciri-cirinya. Sebentar lagi kita akan bincangkan. Sebelum itu kita ambil dulu soalan dari penonton di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Firdaus Subuhi. Saya Umar Abdul Wajid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan Omar. Ya, saya sihat warga saya. Alhamdulillah. Ya, silakan soalan Tuan.
Jadi soalan saya begini Ustaz, sebagaimana Ustaz dah jelaskan tadi, mereka ni kadang-kadang yang berfahaman agnostik ini, mereka ni bukan tidak berpelajaran, mereka ni kadang-kadang berpelajaran, ahli ilmuwan juga Ustaz. Betul. Jadi sebab itu mereka ni boleh berfikir secara logik akal. Jadi silapnya, soalan saya Ustaz, mereka ni kadang-kadang dari segi agama mereka mengikut logik akal ini yang jadi salahnya Ustaz. Tapi dalam Islam, dalam hukum Islam kita tak boleh mengikut logik akal. Contohnya kita dalam wudu, tapi kita batal wudu, ambil balik semula, kita kenapa kita basuh muka tak basuh tempat yang keluar angin tu Ustaz? Jadi tak boleh, benda ni tak boleh logik. Soalan saya, apakah mereka yang berfahaman mengikut logik akal ini boleh merosakkan akidah ke? Ataupun bagaimana Ustaz golongan yang dikatakan agnostik ini? Dan kadang-kadang mereka ni kita anggap dia ni bercakap cukup fetah, cukup pandai dalam fakta, dan mengatakan kadang-kadang kita menganggapkan dia itu sebagai ulama, tapi ular dalam semak Ustaz. Kita ingatkan dia itu seorang ustaz yang pandai bercakap di segi agama, tapi dia baru nak start. Jadi ini yang jadi masalahnya Ustaz. Jadi apakah boleh merosakkan akidah kerana Islam ni mengikut logik akal mereka itu sendiri? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Omar atas soalan yang diajukan pada pagi ini sesuai dengan perbincangan kita, dan dengan logik akal masih mempercayai adanya Tuhan, masih membuat apa yang dianjurkan oleh agama, tapi selalu menggunakan logik akal, adakah akan rosak akidahnya Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Umar atas panggilan yang tidak pernah jemu-jemu memanggil dan menghubungi pihak Tanyala Ustaz dalam program kita pada pagi ini. Satu soalan yang cukup menarik. Apakah kehidupan kita ataupun Islam mengajar kepada kita hanya semata-mata dengan menggunakan logik akal? Itu satu persoalan yang penting untuk difikirkan oleh kita bersama. Islam tidak menolak secara total agar kita menggunakan akal. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut, afala tatadzakkarun, apakah kamu tidak mahu mengambil peringatan? Afala tash'urun, apakah kamu tidak punya perasaan? Afala tanzurun, apakah kamu tidak mahu untuk melihat? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun, lebih mendalam lagi Allah menyebut, apakah kamu tak punya akal? Subhanallah, perkataan-perkataan seumpama ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak faham ataupun mereka yang menganggap bahawa Islam adalah merupakan agama yang jumud, agama yang beku, yang tidak bergerak, yang tidak bebas untuk berfikir. Islam mengajar pada kita fikirlah apa-apa yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut dalam banyak ayat. Di antaranya Allah menyebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allah menyebut sesungguhnya ciptaan langit dan juga bumi dan juga kejadian siang dan malam itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan akal fikiran mereka ataupun hati mereka untuk berfikir. Maka disitulah jawapan yang perlu untuk kita lakukan. Kita melihat siang dan malam tidak pernah hancur, tetap mengikut kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berhenti. Begitu juga dengan langit dan juga bumi. Semenjak kita dilahirkan sampai saat ini tidak pernah berlakunya kerosakan dan kehancuran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala selagi Allah Subhanahu wa taala masih lagi berkeinginan untuk mewujudkan muka bumi ini dan selagi belum berlaku hari kiamat. Kita diminta oleh Allah untuk kita berfikir. Bukan sekadar itu, Allah minta pada kita untuk melihat diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tadzakkarun. Allah menyebut pada diri kamu, afala tubsirun, pada diri kamu apakah kamu tidak mahu melihat dan meneliti kejadian Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita bulu yang serupa ni, yang menarik ni. Allah jadikan rambut, Allah jadikan alis mata kita, Allah jadikan bulu roma yang ada, tapi kenapa panjangnya berbeza-beza? Itu satu perkara yang pelik, sedangkan semuanya itu dalam kategori yang serupa. Kenapa boleh terjadi sedemikian rupa? Pastinya akan ada pencipta yang mencipta akan perkara tersebut. Itu yang pertama, Allah jadikan akal kita untuk berfikir. Dan kemudian yang kedua, tuan-tuan para hadirin, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kepada kita 3 panca indera utama. Tadi di permulaan ayat yang saya bacakan tentang ayat bagaimana manusia dikeluarkan daripada perut ibu itu, Allah jadikan kepada kita mata, Allah jadikan kepada kita telinga, dan Allah jadikan kepada hati ini
ini adalah merupakan panca indera utama untuk kita mendapat hidayah dan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mata dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, telinga dapat mendengar segala bentuk bunyi dan juga suara-suara yang dapat memandu kehidupan kita menjadi seorang insan yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan hati akan dapat berfikir untuk mengetahui tentang tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, manusia ini dari sudut akalnya cukup cetek sekali. Ilmu yang Allah kurniakan kepada kita cukup terbatas berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu-wahyu, perkara-perkara ghaibiyat ataupun sam'iyat yang kita dengar tapi kita tidak dapat lihat hal tersebut. Wujudnya syaitan, wujudnya para malaikat, wujudnya jin, wujudnya syurga dan wujudnya neraka, tetapi segala-galanya itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita, walaupun makhluk tersebut dapat melihat kita, kerana ia merupakan satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan hanya diyakini oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Ali Imran, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata amanna bihi, kami beriman dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah pun sebutkan dan nyatakan, dan segala-galanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah akan ada manusia yang dapat mengambil peringatan melainkan orang-orang yang memiliki akal apabila mereka menggunakan akal mereka untuk berfikir. Allahu a'lam. Betul kata Ustaz, bila mana menggunakan akal itu memang dianjurkan di dalam agama dan gunakan dengan sebaiknya, dan ada juga di dalam maqasid syariah menjaga akal, suruh menjaga akal supaya tidak merosakkan akal. Tetapi yang jadi kesilapan di sini adalah bila mana dia menggunakan akal keseluruhan hingga menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merisaukan kita, menggunakan akal bukan pada tempatnya. Baik, dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan, siapa di sana? Abdullah Osman dari Seremban. Oh, Tuan Syed Abdullah Osman dari Seremban. Silakan soalan tuan. Ada dua soalan. Ya, sila. Pertama sekali, ada di antara umat Islam yang beranggapan bahawa agama itu adalah sama. Pasal dia mempunyai Tuhan yang sama. Jadi, apa pandangan Ustaz? Dan lagi satu, bagaimana kita disarankan untuk mengikuti 4 mazhab sebagai ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana dengan Syiah dan juga aliran Wahabi ini? Jadi adakah boleh kita ikut serta dalam diorang punya amalan itu saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Syed Abdullah Osman dari Seremban. Dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan bagaimana ada golongan yang menganggap semua agama itu adalah sama, ya. Dan yang kedua menyebutkan tentang 4 mazhab, dan ada lagi yang disebutkan tadi berkenaan dengan persoalan yang timbul tentang Syiah dan juga Wahabi. Jadi kita serahkan pada Ustaz untuk soalan yang pertama, Ustaz. Menganggap semua agama sama. Terima kasih kepada Haji Abdullah Osman atas soalan yang diajukan. Cukup menarik pada pagi ini. Yang pertama berkaitan anggapan dan dakwaan bahawa seluruh agama yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah serupa. Jawapan tersebut telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa hanya Islam sahaja adalah merupakan agama yang sempurna. Pertama, dalilnya daripada Al-Quranul Karim, Allah sebut innad dina indallahil Islam, ya, sesungguhnya agama yang ada dan diterima di sisi Allah hanyalah ajaran Islam. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Islam ini adalah merupakan ajaran yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana isi kandung yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam yang ada ini telah pun lengkap, seperti mana disebut dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ketiga. Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan akan agama kamu, dan aku juga telah memenuhkan ataupun sempurnakan juga nikmat-nikmatku kepada kamu, dan aku redha hanya Islam itu sebagai agama yang dianuti oleh orang-orang yang berada di muka bumi ini, yang dikenali sebagai insan-insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali daripada dalil Al-Quran
Allah menyatakan secara jelas bahawa Islam hanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama yang lain mungkin ada kebenarannya dahulunya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya agama yang menggunakan yang disebut sebagai ahlul kitab dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab. Siapa dia ahlul kitab? Ahlul kitab ini adalah mereka yang sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menerima wahyu daripada Allah seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurah dan juga suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Semuanya ini adalah merupakan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tetapi tidak lengkap. Dan kemudian dilengkapkan dan disempurnakan dengan datangnya Islam sebagai agama yang terakhir ya Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka kerana itu Islam tidak mengiktiraf pada mana-mana agama itu adalah serupa, tapi sebaliknya Islam itulah sendiri merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu menjenguk hari akhirat ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang persoalan mazhab yang empat. Mazhab yang empat ini adalah merupakan pecahan daripada tokoh-tokoh ulama yang terutama, iaitulah Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Dan hakikatnya memang ada beberapa mazhab-mazhab yang lain selain daripada keempat-empat mazhab ini, tetapi empat mazhab ini adalah merupakan mazhab yang terkemuka yang perlu diambil oleh masyarakat umat Islam dalam bab amalan-amalan fiqah. Mudahnya begitu. Jadi mazhab ni bukan berkaitan dengan akidah, tapi empat mazhab ini adalah merupakan kaedah bagaimana kita nak beramal sebagai seorang Islam. Bagaimana cara kita nak menunaikan solat, bagaimana cara kita nak berpuasa, bagaimana cara nak mengeluarkan zakat dan beberapa amalan-amalan yang disebut sebagai amalan-amalan Islam itu sendiri. Maka empat mazhab inilah yang menyelesaikan problem dan permasalahan kaifiat bagaimana cara untuk kita menggunakan dengan berdasarkan dalil-dalil dan juga sumber-sumber yang dipergunakan oleh mereka, yang sumber utamanya Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kaedah-kaedah yang lain yang disebut dengan istihsan, yang disebut dengan masalihil mursalah, yang disebut dengan amal ahli Madinah dan beberapa kaedah-kaedah yang telah diutarakan oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian bagaimana cara, apakah kita boleh menerima? Ada dua perkara yang disebutkan. Yang pertama disebut dengan nama istilah Wahabi. Ya, dalam mazhab sebenarnya tidak ada mazhab Wahabi. Tapi Imam Muhammad Abdul Wahhab ini, beliau adalah merupakan insan yang disandarkan dari sudut fahaman-fahaman ekstremis. Maknanya faham tersebut ini dia adalah merupakan satu kefahaman yang mudah untuk mentakfirkan ahlul kiblah. Maknanya mudah sangat kita menghukum bahawa seseorang itu adalah terdiri daripada insan yang masuk ke dalam neraka. Ini cukup bahaya sekali. Sebab dalam Islam ini tidak mudah kita nak menghukum seseorang itu sebagai orang yang akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi faham ini adalah merupakan satu kefahaman yang akhirnya memecah belahkan hubungan sesama umat Islam. Sedangkan Allah telah mengarahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mempertautkan umat Islam. Perkara-perkara yang tidak jelas dari sudut amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya, itu tidak bermakna hukumnya adalah haram. Rasulullah tidak melakukan sesuatu perkara itu bukan bermakna perkara tersebut apabila dilakukan oleh umat Islam maka dia adalah merupakan satu perkara yang terkeji yang akan membawa kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah. Dan dalam hal ini dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq Al-Ghummari rahimahullah dalam kitabnya Husnut Tafahumi wad Darki li Masailit Tarki. Ini kitab ni cukup menarik para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah. Masa kita tidak mengizinkan, ada 6 perkara yang dijawab oleh Syekh Al-Ghummari rahimahullah yang menyatakan tidak semestinya apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa kepada hukum haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, soalan yang terakhir tadi yang diutarakan, bagaimana pula dengan Syiah? Syiah ini adalah merupakan satu ajaran yang bertentangan dengan faham ahli sunnah wal jamaah. Kalau Wahabi tadi masih lagi dalam kategori ahli sunnah wal jamaah, tetapi pada saat yang serupa fahamnya agak ekstremis, ya, faham yang agak radikal untuk memahami hukum-hukum di dalam Islam.
Tetapi sebaliknya Syiah ini, dia tidaklah termasuk di dalam kategori ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kerana mereka mencaci akan para sahabat Nabi SAW, bahkan menghukum para sahabat ini sebagai golongan yang telah pun keluar daripada ajaran Islam. Wali'azubillah. Secara otomatik bila berlaku begitu, maka mereka akan menafikan seluruh hadis-hadis yang kita terima sebagai hadis-hadis daripada Nabi SAW, kerana yang meriwayatkan hadis itu juga adalah merupakan sahabat Nabi SAW. Berlakunya penambahan daripada Al-Quran. Al-Quran yang kita miliki hanya 1/3. Adapun 2/3 lagi daripada Al-Quran menurut dakwaan mereka itu ada pada mereka. Itu sebagai contohnya. Bahkan banyak lagi perkara-perkara yang lain sehingga mereka melaknat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Contohnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha disebut sebagai laknatullah alaiha wal iazubillah. Semoga Allah melaknat ke atasnya. Itu kata-kata yang diucapkan oleh golongan Syiah itu sendiri. Bahkan yang lebih teruk lagi, mereka menganggap bahawa imam-imam mereka, ya, seramai 12 orang dalam mazhab Syiah Imamiyah itu, mereka menganggap bahawa imam-imam mereka itu adalah maksum. Tarafnya itu seumpama taraf para nabi, mereka tidak melakukan dosa, dan segala apa yang diputuskan oleh mereka dianggap sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, kedua-dua fahaman ini perlu untuk kita jauhi. Jadilah insan yang berada dalam keadaan sederhana dalam memahami akan Islam itu sendiri seperti mana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya rasa penonton-penonton di rumah rasa dia punya kerisauan tu, apatah lagi saya yang berada di sebelah ustaz pada ketika ini. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus bersama dengan kita. Saya yakin banyak sudah anda dapat sesuatu pada hari ini berkenaan dengan kefahaman untuk kita mendalami dan mengetahui tentang gejala agnostik ini, dan sudah pastinya kerisauan itu telah pun ada kerana kita kata rupa-rupanya ada lagi yang kita belum tahu berkenaan dengan ancaman-ancaman yang akan datang untuk merosakkan agama Islam yang mulia ini. Dan kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin tersalah faham. Seterusnya patutlah kita untuk kembali dan mencari kembali jalan penyelesaian bila mana kita tidak faham dalam satu-satu perkara agama, dan di mana nak bertanya kalau bukan ditanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, okey. Dan kalau tadi kita ada persoalan daripada sahabat kita bertanyakan tentang bagaimana mereka yang menganggap semua agama adalah sama. Sebenarnya tidak. Islam yu'la ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Baik, dan kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, yakni Hasnoin Wahid. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Kita semua semoga kita semua diberkati oleh Allah. Soalan saya Ustaz, adakah agnostik ini hanya tiada kefahaman mengenai agama ataupun menyeluruh dalam semua aspek kehidupan seharian kita? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Hasnoin Wahid atas soalan yang ditanyakan. Dia kata, adakah hanya kefahaman terhadap agama ataupun semua sekali Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Hasnoin Wahid atas soalan yang diutarakan tadi. Apakah berlakunya hal yang sedemikian rupa kerana tidak ada kefahaman terhadap agama tersebut? Hakikatnya seperti mana yang disebutkan tadi, memang diakui antara punca yang menyebabkan lahirnya agnostik ini kerana mereka tidak mencukupi dari sudut memahami agama. Agama yang diterima oleh mereka hanyalah sekadar agama secara formal. Pergi ke sekolah, bila tanya kepada anak-anak murid, tanya tentang hukum-hukum yang berkaitan, mereka hanya menghafal skema yang ada pada pelajaran mata pelajaran yang diberikan, dan kemudian mereka bila ditanya kenapa mereka ini belajar pengajian-pengajian tersebut, jawapan mereka kerana nak lulus dalam peperiksaan. Hanya sekadar dihafal tapi tidak difahami apakah konsep agama yang diajar ketika itu. Itu di antara permasalahan
yang kadang-kadang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini tidak seperti nenek moyang kita yang lalu. Mereka tidak ada sekolah, tapi pada saat yang serupa mereka belajar agama itu untuk diamalkan dan difahami. Itu yang penting. Pertamanya kerana tidak ada kefahaman mereka terhadap agama. Dan yang kedua, punca berlakunya agnostik ini juga antara puncanya adalah disebabkan mereka ada kefahaman agama, tapi mereka tidak menjaga dari sudut hubungan sesama teman-teman dan juga rakan-rakan. Maksudnya mereka tidak memilih teman-teman dan rakan-rakan yang baik. Suasana ini juga memainkan peranan dalam mengubah persepsi dan pemikiran masyarakat. Sebab itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Sesungguhnya agama itu, al-mar'u, seseorang itu dia berada pada agama saudaranya. Oleh kerana itu hendaklah dia perhatikan siapakah saudara dan juga teman-teman yang duduk bersama dengannya. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kes yang saya cuba untuk bawakan. Kisah bagaimana seorang pelajar yang ketika itu dia belajar dan alhamdulillah berjaya dalam pelajaran tersebut. Bersekolah di sekolah agama dan alhamdulillah sampai kepada peringkat universiti, mula pemikirannya semakin meluas dan waktu itu dia tidak memilih siapa pun rakan dalam kehidupannya. Yang penting daripada teman-temannya yang baik bicaranya dan juga kawan-kawannya tanpa mengira tentang soal latar belakang mereka. Beriman ke, tak beriman ke, sembahyang ke, tidak sembahyang, itu tidak penting. Yang penting pergaulan itu baik sesama dengannya. Dan akhirnya sampai kepada satu peringkat kerana dia tidak melihat tentang latar belakang ataupun sahabat-sahabat dan teman-teman yang dipilih dalam kehidupannya. Akhirnya mereka mula ataupun wanita tadi ataupun dalam kes tersebut dia terikut dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh teman-teman dan sahabatnya. Sebab itu dalam hadis tadi mengatakan bahawa dalam bab kehidupan kita, kita perlu untuk mencari teman-teman yang baik dalam hidup, dan teman-teman inilah yang akan membantu untuk memperbetulkan segala salah faham kita dalam kita membuat sesuatu tindakan-tindakan dalam kehidupan. Kerana apabila kita meletakkan hidup kita di dunia ini, kita berhadapan dengan dua perkara. Yang pertama disebut dengan nama dosa dan yang kedua disebut dengan nama pahala. Tapi oleh kerana tersilap dalam memilih teman-teman dan rakan-rakan dalam kehidupan, akhirnya mereka tidak mengira tentang soal pahala dan juga dosa. Yang mereka fikirkan hanyalah sekadar logik yang berlaku. Yang kedua, yang ketiga, antara perkara yang berlaku kadang-kadang pengaruh ini disebabkan kerana kecetikan dalam bab agama, tapi ada keinginan dan semangat untuk melakukan perbandingan dalam agama. Ada kes yang berlaku, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, yang mana ada salah seorang daripada yang terlibat dalam agnostik ini. Dia kata apa? Dia kata, saya suka dan berminat untuk melakukan muqaranah bainal adyan, membuat satu perbandingan di antara agama, tapi dia tidak ada asas yang kukuh, foundation yang kukuh di dalam agama Islam itu sendiri, sehingga akhirnya apabila dibandingkan antara agama-agama yang ada, akhirnya timbullah dalam pemikiran bahawa segala agama itu dia membawa kepada kebaikan dan segala agama itu adalah serupa. Dan di waktu itulah mula berfikir tadi, kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dalam Islam, mana Allah Subhanahu Wa Taala? Aina Allah? Dan begitu juga dalam hal tersebut, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Penyayang, kenapa bukan main banyak dosa ataupun bukan main banyak perkara-perkara dan kerosakan berlaku di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, bala dan sebagainya. Itu membuktikan bahawa Allah itu bukan penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan sifat-sifat yang melanggari daripada sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, iaitulah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Puncanya apa? Antara puncanya adalah disebabkan teman-teman yang bersama dalam kehidupan. Sebab itu environment ataupun suasana-suasana ini penting untuk kita perhatikan agar jangan sampai kita terjebak dalam faham seumpama ini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Dan hari ini Ustaz, kita selain daripada nak mengetahui tentang makna agnostik itu sendiri, dan kita juga nak tahu ciri-cirinya dan sebenarnya apa yang mereka mahukan bila mana mereka berbuat sedemikian. Jadi sebentar lagi kita akan kongsikan perkara-perkara itu, dan kita beruang sekali lagi untuk kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
yang timbul dalam jiwa kita pada ketika ini bila mana mendengar tentang banyaknya ancaman yang datang untuk menggugat agama Islam, sudah pastinya patut kita pertahankan kerana ini agama Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun pada hujung dunia pada ketika ini ada yang cuba merosakkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping kita dah tahu berkenaan dengan makna agnostik itu sendiri, yakni tiada berpengetahuan, dan seterusnya kita juga nak tahu berkenaan dengan ciri-ciri mereka yang terlibat di dalam gejala agnostik ini. Apakah tanda-tanda yang boleh kita lihat ataupun ciri-ciri yang boleh kita nampak ada pada mereka? Sedikit dari Ustaz, silakan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak membacakan beberapa kajian-kajian yang telah dibuat oleh para pengkaji. Apabila mereka terlibat turut serta untuk melihat fenomena agnostik yang sedang melanda umat Islam kita pada hari ini. Di antaranya apa yang dapat disimpulkan oleh mereka, ada 11 kesimpulan yang dibuat untuk menentukan ciri-ciri agnostik tersebut. Yang pertama disebutkan iaitulah mengambil pendirian bertuhan tetapi tidak beragama. Mereka mengakui wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak menganggap bahawa Islam itu adalah merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang dapat menyusun dan mengatur kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai pendidikan, kefahaman dan penghayatan agama yang cetek. Kelompok daripada kalangan mereka hanyalah sekadar belajar agama itu untuk berjaya dalam peperiksaan dan tidak lebih daripada itu. Ini di antara sistem pendidikan yang perlu diambil perhatian, dan apabila Islam mereka cetek ketika itu, maka datanglah segala bentuk afkar-afkar ataupun pemikiran-pemikiran, idea-idea, ism-ism yang masuk, yang mencelah dalam pemikiran mereka sehingga akhirnya mereka menggunakan logik untuk menyusun kehidupan dan cara hidup serta tindakan-tindakan mereka. Yang ketiga, mempunyai kecenderungan meluas, pengaruh di kalangan golongan intelektual, akademik dan juga ahli falsafah. Kebanyakan mereka ini adalah terdiri daripada ahli akademik. Sebab apa? Ahli akademik ini dia banyak berfikir. Semakin banyak membaca, study, dan akhirnya rupa-rupanya mereka tersilap dalam membaca ilmu-ilmu dan maklumat-maklumat yang ada tanpa ditapis, dan akhirnya mereka terjebak dengan faham agnostik. Yang keempat, memiliki sikap narsistik, iaitu cenderung memuja dan mengkagumi diri sendiri dengan berlebih-lebihan. Merasakan kagum atas kelebihan yang ada pada diri sendiri. Lantaran itu mereka merasakan apa yang dilakukan ketika itu adalah baik, sebab baginya segala apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat pada dirinya. Dia tidak memikirkan orang lain, ya. Baik, kemudian yang kelima, disebutkan antara ciri agnostik ini mempunyai kecenderungan untuk menjadi dominan. Maksud mempunyai kecenderungan untuk menjadi dominan, segala apa yang disampaikan dan fikirannya itu betul dan tepat, berbanding dengan apa yang difaham melalui Al-Quranul Karim. Dan faham inilah yang cuba untuk diterapkan. Dengan arti kata yang lain, mereka menggunakan segala perkara-perkara yang boleh diterima oleh logik akal semata-mata dan menafikan tentang sesuatu yang tidak boleh dibuktikan melalui pemikiran logik akal ataupun sains. Selain daripada itu, di antara ciri yang disebutkan juga mengambil menonjolkan golongan mereka berbeza dengan mempamerkan sudut pandangan kepercayaan agnostism, ya, agnostism lah, menonjolkan golongan mereka berbeza dengan mempamerkan sudut pandangan kepercayaan agnostism. Maksudnya mereka cuba untuk menonjolkan ajaran ataupun apa yang dibawa oleh mereka bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Mereka mewujudkan beberapa sistem-sistem ataupun panduan-panduan dalam mereka mengatur kehidupan mereka, dan bagi mereka itulah yang benar. Bila melihat agama itu asyik bergaduh. Islam bergaduh dengan agama-agama yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tak ada penyelesaian. Kalau Islam itu adalah merupakan agama yang datang daripada Allah, tentunya selesai masalah. Tapi tengok dari sudut umat Islam itu bukan main, banyak masalah yang dihadapi oleh mereka. Sedangkan mereka kata bahawa agama yang dibawa oleh mereka itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa perkara-perkara yang dapat dilihat. Menolak metafizik. Maksudnya mereka menolak tentang alam ghaib. Tidak percaya sebab tidak boleh dibuktikan. Syurga dan juga neraka, tidak percaya, macam mana nak buktikan? Hatta termasuklah Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dibuktikan. Sebab itu ada di kalangan mereka yang mereka tidak menolak wujudnya Allah dan tidak menafikan juga tidak wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelik ni. Seperti mana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ya, Allah sebut ada kelompok manusia yang berada dalam keadaan ragu-ragu.
Mereka tidak mengikut di sana dan mereka tidak mengikut di sini. Dia berada dalam keadaan tengah-tengah. Kelompok inilah juga yang termasuk di kalangan golongan muzabzabin, walaupun ayat itu ditujukan kepada golongan munafikin. Memegang kuat kepada positism dan juga scientism. Maksudnya mereka hanya melihat dari sudut teori-teori sains sahaja bagi menemukan sesuatu bukti. Fakta, kalau dari sudut sains itu menerimanya, maka itulah yang diterima oleh mereka. Adapun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib untuk diimani, itu tidak dijadikan sandaran sebagai kaedah panduan dalam kehidupan mereka. Dan kemudian memiliki kecenderungan pada pemikiran pragmatis dan juga sekular. Faham-faham sekular ini sudah tentulah mereka membezakan di antara amalan agama dengan amalan-amalan di luar. Berarti agama itu adalah sebahagian, hanyalah sekadar ibadah-ibadah ritual yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun amalan-amalan luaran dalam kehidupan kita, kita berniaga ataupun kita berinteraksi sama manusia, itu tidak dikaitkan dengan agama. Dan inilah yang difahami oleh mereka. Maknanya bila sebut agnotism ini, mereka juga menerima akan faham sekularisme, mereka menerima pluralisme dan segala izm-izm yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan itu di antara beberapa ciri-ciri yang mungkin boleh saya nyatakan untuk kita melihat tentang ciri mereka yang memiliki faham agnostik. Baik, terima kasih Ustaz. Dari 11 ciri-ciri yang disebutkan sebentar tadi, ada beberapa yang agak mudah untuk dilihat dan senang nampak ya. Tapi itu patut berhati-hati ya, bila mana ada nampak ciri-ciri ini pada seseorang, cepat-cepatlah bantu dia untuk berubah dan kembali memahami agama Islam yang sebenarnya. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Mak Etun. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, fahaman agnostik ini selalu berubah-ubah ke sebab mereka tiada rujukan mana-mana kitab dan ketua? Mereka percaya nanti dah mati roh mereka ke mana Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga Mak Etun atas soalan yang ditanyakan. Dia kata berubah-ubah ke sebab mereka tak ada kitab rujukan dan tidak ada imam, dan setelah meninggal dunia ke mana mereka akan pergi? Mungkin itu fahaman mereka. Silakan. Baik, terima kasih Mak Etun atas soalan yang dikemukakan. Aina masiruhum? Di manakah sebenarnya kesudahan yang akan berlaku kepada mereka? Dan bila disebut dalam keadaan mereka berada dalam keadaan ragu-ragu dalam kehidupan ini, maka sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, hanya orang yang beriman sahaja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya yang layak untuk menghuni syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ayat yang pertama. Allah tidak akan mengampunkan mana-mana manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham agnostik menerima seluruh agama itu sebagai agama yang mungkin betul, mungkin salah. Sebab sesuatu yang masih lagi dalam kajian-kajian bagi mereka. Maka kerana itu mereka telah menganggap ataupun mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada. Yang kedua, di dalam ayat yang lain juga Allah menyebut innalladzina kafaru bi ayatillah. Orang yang mereka kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini siapa? Ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Mereka adalah merupakan orang yang sia-sia segala amal-amal yang mereka lakukan semasa berada di dunia, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara perkara yang cukup bahaya yang berlaku di kalangan mereka yang masih lagi meragui tentang ajaran Islam adalah merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu adalah merupakan agama untuk seluruh umat manusia yang berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 21, Allah memanggil seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah, artinya esakanlah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan terlepas daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tattaqun itu kamu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dikenakan tindakan
dan juga dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu bila sebut sekali lagi tadi bila sebut di mana kedudukan mereka, sudah tentulah berdasar kepada ayat suci Al-Quranul Karim, kedudukan mereka itu adalah di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu jawapannya. Yang mana bila kita sebut tentang gejala agnostik ini, sudah pastinya dia termasuk dalam satu golongan yang mendatangkan kerisauan dan juga menyebabkan kita mungkin akan terjebak juga rasa keliru. Sebab itu kena berhati-hati, fahami ciri-cirinya, dan sebentar lagi kita nak tahu juga agnostik ini apakah yang mereka mahukan sebenarnya. Jadi kita akan sambung perbincangan kita di TV9. Berakhir di sini dahulu. Di TV3 teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, bertemu kembali setelah kita berehat seketika untuk kita menenangkan fikiran kita, kembali mencerdaskan minda kita dan mencari kembali tenaga untuk kita mendapatkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz sebentar sahaja lagi untuk meneruskan perbincangan kita untuk topik gejala agnostik, topik akidah bertemakan pada hari Jumaat yang mulia ini. Salam Sayyidul Ayyam kepada semua penonton-penonton, insya-Allah. Baik, okey. Dan kalau tadi kita dah berbicara tentang 11 ciri-ciri mereka yang terlibat dalam gejala agnostik, dan saya tekankan sebentar tadi, saya kata tanda-tanda dan ciri-cirinya itu mudah untuk kita lihat dan senang untuk kita nampak. Jadi tolong berhati-hati, dan kalau ada saudara mara kita, kawan-kawan kita yang mungkin ada ciri-ciri tersebut, maka tolong nasihati, tarik dia kembali dan berikan dia kefahaman yang sebenar berkenaan dengan agama. Baik, jom kita tinjau soalan di Facebook dari sahabat kita Izara Zulaika. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Bagaimana segelintir yang mengambil agama secara CPCP? Oh, CPCP. Saya lama tak dengar perkataan CPCP saya. Apabila diberi nikmat dunia, seseorang itu merasakan atas usahanya. Namun, jika diberi ujian, mudah berputus asa. Apakah golongan sebegini mudah tergugat akidahnya dalam gejala agnostik? Mohon pandangan. Terima kasih sahabat kita Izara atas soalan yang ditanyakan. Mengambil agama sebahagian-sebahagian dan ada yang dia tak suka, dia tolak, Ustaz. Bagaimana? Terima kasih pada saudari Izzara atas soalan yang dikemukakan. Apa pandangan berkaitan tentang mereka yang mengambil agama dalam keadaan CPCP? Masya Allah. Saya teringat ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam ajaran Islam ini, bukan CPCP, tapi Allah sebut kafah, dalam keadaan keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah yang diatur oleh syaitan, perancangan yang dilakukan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah merupakan musuh yang cukup nyata. Jadi jelas sekali, Islam adalah merupakan agama dalam kehidupan ini. Islamlah yang mengatur dan mencorak kehidupan kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku redha bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku dan juga Islam adalah agamaku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab apa? Apabila kita meletakkan Islam secara CP, maka kita akan menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Jika kita melihat kebaikan itu, maka kita rasa kebaikan-kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tapi
saat ketika sesuatu perkara yang tidak baik berlaku dalam dirinya, di situ akan berlakunya putus asa dalam kehidupan. Bahkan lebih teruk daripada itu, bersikap dengan memandang sesuatu perkara yang tidak baik itu disandarkan kepada Allah, buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya akan terjebak dengan fahaman-fahaman yang lebih mudah. Kerana apabila umat Islam sudah tidak ada lagi kekuatan dalam beriman pada Allah, Islam menjadi lemah, di situ akan mempermudahkan syaitan untuk mencucuk jarum-jarum bagi menghasut dan meracuni umat Islam agar tidak mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam surah Al-A'raf sebagai contohnya, pada ayat 14 sehinggalah sampai kepada ayat 17, itu diceritakan bagaimana janji dan permintaan syaitan kepada Allah. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kau tolong tangguhkan aku sehinggalah sampai usiaku ini pada hari dibangkitkan nanti. Umur syaitan itu panjang. Dan kemudian syaitan berkata, Allah mengatakan, innaka minal munzarin, kamu di antara makhluk yang akan ditangguhkan kematian kamu sehinggalah sampai kepada hari kiamat kelak. Dan kemudian syaitan berkata dengan bahasa yang kurang ajar kepada Allah, qala fabima aghwaytani, kerana engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan mengganggu jalan-jalan manusia daripada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Aku akan datang di hadapan mereka, di belakang mereka, di kiri mereka dan di kanan mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak akan dapati mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi kukuh, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi manusia yang mampu untuk menjaga diri kita daripada terjebak pada segala unsur penyelewengan apabila Islam itu kita anuti dalam keadaan keseluruhan. Tapi apabila kita menjadikan Islam hanya pada sisi-sisi yang tertentu, maka iman kita akan semakin lama semakin merudum. Di waktu itu akan mempermudahkan segala bentuk perkara yang membawa keburukan, khususnya dari sudut hasutan syaitan, termasuklah keinginan-keinginan nafsu kita akan bermaharajalela dan akan menguasai kehidupan kita, sehingga akhirnya akan membawa kita kepada perkara yang menyebabkan terseleweng dari sudut akidah dan membawa kepada bertambahnya dosa-dosa yang akan dilakukan sepanjang kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu jawapannya. Dan sebenarnya Ustaz, memang kita tengah terfikir juga, mereka yang mula terlibat dalam gejala agnostik dan juga kefahaman itu dah tak arah ke sana tu, sebenarnya mereka ini tujuan utamanya nak apa, Ustaz? Adakah dia nak bersenang lenang, ataupun dia malas nak fikir berkenaan dengan agama, ataupun dia nak lari daripada kehidupan bertuhan, ataupun bagaimana? Sebenarnya apa yang mereka mahukan? Baik. Silakan. Apa sebenarnya yang dimahukan oleh golongan agnostik ni? Ya. Tidak lain, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, masa kita tidak sempat nak bicarakan. Dalam diri manusia ini, Allah telah menciptakan sebanyak 14 sifat-sifat mazmumah dalam kehidupan kita. Antaranya manusia, keinginan yang ada pada diri manusia ini, manusia inginkan dalam keadaan sesuatu yang diperolehi dalam keadaan segera. Ya, wa kanal insanu ajula. Allah sebut manusia ini hidupnya dalam keadaan tergesa-gesa. Kemudian antaranya manusia adalah bersifat bakhil. Itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Manusia akan bersifat dengan sifat putus asa. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, manusia Allah jadikan dalam keadaan halu'. Bila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan ataupun Allah berikan kekayaan, dia akan menjadi manusia yang bakhil. Tapi apabila Allah timpakan kesusahan dalam hidupnya, dia akan berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi sifat-sifat mazmumah yang Allah berikan kepada manusia sebagai ujian. Lantaran daripada itu, kerana nafsu yang ada pada dirinya semuanya mahukan kebaikan, maka pada saat yang serupa mereka cuba untuk mencari perkara-perkara yang dirasakan memberikan kebaikan dalam hidupnya, iaitulah dengan mengikut nafsu yang ada pada dirinya. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, bila cerita tentang kaitan dengan nafsu ini, nafsu semuanya akan membawa kepada keburukan. Rasulullah menyebut, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Ditutupi syurga Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang menyusahkan. Agama ada susah. Kita buat nak sembahyang, buang masa kita nak menunaikan solat, nak berpuasa bulan Ramadan, orang boleh makan, tiba-tiba sebulan kita tak boleh makan. Diajar pada kita hidup bangkit di waktu malam, dahlah malam ni sesuai untuk tidur. Tiba-tiba diajar pada kita untuk berqiyamil lail, satu perkara yang cukup menyusahkan kalau mengikut kepada nafsu. Sebab itu bila cerita tentang apa sebenarnya yang dikehendaki oleh golongan agnostik ini, mereka adalah merupakan insan, manusia yang cenderung untuk mengikuti nafsu dan keinginan mereka berbanding untuk mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Quranul Karim
dan juga melalui apa yang telah pun disebut dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya yang mereka mahukan. Baik, dan kita nak lihat soalan di Facebook, dan nanti kita akan ambil untuk penonton-penonton, sama-sama kita bacakan seketika nanti, dan debaran semakin terasa untuk meneruskan perbincangan tentang gejala agnostik. Tapi kita beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini, penonton tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan, dan tadi saya ada sebut yang kita bakal melihat satu lagi soalan di ruangan Facebook, yang mana kita pada hari ini memang banyak sebenarnya soalan yang bakal kita akan bincangkan dan kita jawab soalan-soalannya, sebab memang masyarakat pada hari ini perlu tahu dengan lebih dalam berkenaan dengan gejala agnostik ini supaya tidak tersalah di dalam melihat itu. Sebenarnya kita rasa nampak macam okey je dia ni, macam tak ada masalah je kan, nampak macam okey je, tapi sebenarnya dia ataupun kawan kita ataupun saudaranya ada di hadapan kita itu telah pun termasuk ataupun terlibat dalam gejala agnostik. Tapi kena tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya, dan apa yang mereka mahukan dan apa sebenarnya agnostik itu, barulah kita tahu sebenarnya dia ini termasuk dalam golongan yang melakukan gejala tersebut. Baik, soalan di Facebook, jom kita lihat dari sahabat kita Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, adakah orang-orang yang mewakili LGBT dan seumpamanya mencipta fahaman sendiri tentang halal haram dan berbuat sesuatu hukum sendiri dan membelakangi hukum Allah Subhanahu wa taala, merupakan mereka yang terlibat dengan ajaran dan fahaman agnostik, dan sejak bilakah ia bermula bertapak di negara kita Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Suli Romli atas soalan yang ditanyakan. Baik, soalannya saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Terima kasih Pak Suli Romli atas soalan yang telah pun diberikan. Jadi apakah pengikut LGBT, tapi ada tambah satu lagi Q. Sekarang ini dikenali dengan LGBTQ. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, apakah mereka ini tergolong di kalangan mereka yang memiliki faham agnostik? Tidak dinafikan ada kemungkinan daripada kelompok-kelompok LGBTQ ini dia terdiri daripada kalangan agnostik, dan tidak juga dinafikan mereka juga mungkin berpegang kepada faham etis. Itu juga mungkin boleh berlaku dalam kehidupan mereka. Kenapa? Sebab bagi mereka agama itu tidak penting, tapi yang penting adalah kepuasan dalam kehidupan mereka. Lantaran itu mereka melakukan perkara-perkara yang jelas-jelas sekali melanggar hukum-hukum yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi mereka akal itu lebih penting untuk mereka pergunakan dan fungsikan dalam kehidupan mereka. Pada saat yang serupa mereka melakukan mengikut naluri dan keinginan-keinginan yang pastinya nafsu menginginkan, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu dia akan memerintahkan dan mengarahkan kepada perkara-perkara yang buruk. Jadi soalan yang dikemukakan oleh Pak Suramli ini, apakah mereka ini tergolong daripada kalangan pengikut-pengikut agnostik? Jawapannya mungkin tergolong, dan mungkin juga dia berada dalam golongan kelompok-kelompok selain daripada agnostik, mungkin termasuk dalam kalangan etis dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kena lihat tentang hal tersebut. Sebab apa? Kerana agnostik ini dia adalah merupakan suatu fahaman yang tidak dapat dibuktikan ataupun tidak dilihat dari sudut mata kasar, tapi dia berkaitan tentang persoalan hati. Bila kita membicarakan tentang soal hati, yang mengetahui tentang soal hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah kita akan dapat mengetahui hakikatnya. Cuma ciri-cirinya tadi telah pun saya sebutkan dalam di pertengahan perbincangan kita tadi, berkaitan yang tentang ciri-ciri pengikut-pengikut yang mengamalkan faham agnostik tersebut. Dan bila berlakunya
Wallahu a'lam. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak dapat memberikan satu kepastian bila berlakunya kan faham tersebut. Tapi bila cerita tentang bab LGBT ini, faham ini bukan hanya berlaku pada zaman kehidupan kita, tapi sudah pun berlaku pada zaman Nabi Lut alaihi salam, ya, yang dikenali dengan kaum Sodom ketika itu, yang mana lelaki berminat dengan lelaki dan wanita berminat dengan wanita ketika itu, dan akhirnya Allah turunkan azab, faja'alaha sa'aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan minas sama'. Itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah tukarkan bumi tersebut, diterbalikkan. Yang berada di bawah perut bumi itu diangkat dan dinaikkan, sementara yang berada di atas perut bumi itu diterbalikkan oleh Allah, dan Allah menghantar dengan batu-batu daripada langit untuk membinasakan penduduk yang melakukan amalan-amalan tersebut. Dan kisah ini, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, bukan cerita dongeng, tapi ia merupakan satu fakta yang tidak boleh dinafikan oleh umat manusia. Dan sejarah itu bagi mereka yang pergi dan melihat kesan-kesannya, sampai saat ini kita akan dapat melihat kesan-kesan penceritaan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarahnya sudah pun berlaku dalam tempoh masa yang lama, maka Islam datang sebagai jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menjadikan diri kita sebagai insan-insan yang benar-benar beriman dengan apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Itu untuk jawapan untuk soalan tadi, dan sebelum kita ambil soalan penonton seterusnya, saya nak minta sedikit pandangan dari Ustaz. Contohlah satu hari kita akan bertemu dengan orang yang berfahaman ataupun terlibat dengan gejala agnostik ini. Dia jumpa dengan kita, dia nak bersembang, berbincang, mungkin satu ketika sampai pada berdebat. Dan kalaulah kita berdebat dengan mereka yang berada dalam gejala agnostik ini, mungkin adakah input-input ataupun kata-kata yang boleh kita lontarkan kepada dia supaya kita ini bukan bergaduh tetapi nak memahamkan dia Islam yang sebenarnya. Silakan sedikit. Baik, menarik. Bagaimana cara sebenarnya kita nak berinteraksi dengan bersama mereka, dengan kalangan mereka yang memiliki faham agnostik? Pertama, Allah sebut di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat itu sebenarnya ditujukan kepada golongan non-muslim ataupun kalangan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, serulah kepada jalan kamu itu bil hikmah, dengan cara bijaksana. Cara bijaksana mungkin kita boleh menggunakan akal kita juga untuk membataskan ataupun menghalang dan menafikan pemikiran-pemikiran mereka yang salah. Mungkin dengan cara yang terbaik, iaitu bercakap dengan bahasa-bahasa yang boleh menarik minat dan juga boleh mereka ini menerimanya. Sebab manusia ini kalau dibalas kejahatan dengan kejahatan, dia akan menjadi jahat. Ataupun dibalas dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, maka dia tidak akan menghasilkan manfaat. Lakukanlah secara bijaksana yang disebut oleh Allah dengan hikmah. Dan yang kedua, iaitulah contoh tauladan yang baik, dan berjidal serta berbahas ataupun berdebatlah dengan mereka ini, berdiskusilah dengan mereka itu dengan cara yang terbaik. Itu adalah merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak meletakkan diri kita sebagai insan yang mampu untuk berinteraksi dengan mereka ini, pastikan kita juga memiliki ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, berkeinginan dan bercita-cita untuk berinteraksi bersama dengan mereka, ada kemungkinan kita juga akan terjebak bersama dengan mereka, disebabkan kadang manusia itu dia boleh menerima pandangan sesuatu pandangan dan tertarik dengan pandangan mereka apabila pandangan itu disebut dengan kata-kata yang cukup menarik. Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, antaranya dalam juzuk yang kedua, Allah kata apa? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul qisam. Dan di antara manusia itu ada yang begitu mengkagumkan kepada kamu apabila dia bercerita tentang soal kehidupan di dunia ini, sedangkan hatinya adalah merupakan insan yang paling bermusuh dan membenci Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, kena pastikan saat ketika kita berbicara, kita juga memiliki senjata dan juga kekuatan-kekuatan untuk menjawab dan menepis segala tohmahan-tohmahan dan dakwaan-dakwaan yang diberikan. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan seterusnya, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Katanya, kajian Assalamualaikum Ustaz. Kajian tentang agnostik di Malaysia menunjukkan penularan di kalangan umat Melayu Islam. Apakah punca-punca gejala-gejala seumpama ini mudah mempengaruhi satu bangsa, yakni Melayu Islam, yang pada asalnya suatu bangsa yang Islamnya dipasak begitu kuat? Dan soalan yang kedua, jika kita terus berpegang pada Islam,
hala tuju kehidupan adalah jelas. Tetapi ke manakah akhirnya arah tujuan orang-orang yang agnostik ini? Terima kasih Ustaz atas terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Silakan soalan. Silakan Ustaz, 2 soalan daripada Puan Rahimah Saud. Silakan. Okey. Terima kasih kepada Puan Rahimah Saud. Dan memang kalau kita melihat suasana dan juga keadaan di negara kita, masyarakat umat Islam kita ini semakin cukup membimbangkan. Apa punca yang menyebabkan mereka boleh menerima faham agnostik? Dia sebenarnya bukan faham agnostik sahaja yang diterima oleh mereka. Faham yang berkaitan dengan etis juga perlu untuk diambil perhatian. Faham yang berkaitan dengan liberal, sekularisme dan sebagainya, faham-faham seumpama ini juga berlaku di kalangan umat Islam kita. Apakah punca dan juga penyebabnya? Tidak lain kerana kedangkalan mereka ini tentang ilmu yang mereka ingin cari dalam kehidupan. Mereka tidak mempelajari akan agama, sehingga yang kadang-kadang kita yang cukup menyedihkan apabila agama itu dipinggirkan, tidak dijadikan sebagai asas utama dalam pendidikan kehidupan kita. Sedangkan agama itulah yang menyusun dan mengatur kehidupan ini. Daripada agama itulah yang membentuk insan yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Itu yang pertama, ceteknya mereka terhadap agama. Dan yang kedua, kerana tidak ada bimbingan dan perhatian yang diberikan oleh ahli keluarga mereka. Itu di antara asas utama. Kalau tuan-tuan lihat hari ini masyarakat umat Islam kita masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing. Yang penting dapat menampung kehidupan keluarga sehingga akhirnya anak-anak terabai dalam kehidupan mereka, dan tidak penting bagi anak-anak berkaitan dengan agama. Yang penting mereka ini dapat bekerja setelah mereka selesai belajar dan juga studi. Itu yang kadang-kadang ada dalam pemikiran ayah ibu kita. Tengok anak tersebut bagaimana dengan peperiksaan mereka ini, berjaya ataupun tidak. Bila berjaya, bagi mereka itu adalah satu perkara yang cukup menguntungkan, sehingga akhirnya bagi mereka agama itu adalah merupakan pelajaran atau pendidikan sampingan yang diberikan pada saat waktu-waktu yang tertentu sahaja. Dan kemudian yang ketiga, antara pengaruh dan juga penyebabnya itu adalah disebabkan oleh suasana dan environment yang ada dalam kehidupan ketika itu. Bila duduk dengan suasana-suasana yang solihah, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang solihah. Tapi kalau duduk dengan suasana-suasana yang boleh membawa kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya manusia itu juga akan terjebak bersama dengan perkara-perkara yang dimurkai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu di antara beberapa perkara-perkara yang penting untuk diambil perhatian. Termasuklah dalam kehidupan kita ini juga apa yang perlu kita ambil perhatian juga, termasuk dengan pimpinan-pimpinan masyarakat yang ada juga mestilah lahir daripada pimpinan-pimpinan yang memikirkan tentang soal agama dalam kehidupan. Kalau pemimpin memikirkan tentang soal kehidupan dunia itu lebih diutamakan berbanding dengan kehidupan beragama, maka akan lahirlah masyarakat-masyarakat yang akan menjauhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya mementingkan tentang soal kebahagiaan dan nikmat-nikmat di dunia semata-mata. Sebab itu kena ambil perhatian tentang soal tersebut. Dan kemudian dalam soalan berikutnya itu, apa yang disebutkan, terus berpegang pada Islam, hala tuju kehidupan akan jelas. Tapi kalau mereka ini berpegang kepada agnostik, bagaimana hala tuju kehidupan mereka? Perkara yang kedua berkaitan, memang jelas apabila kita meletakkan Islam dalam kehidupan kita, kita akan tahu hala tuju kita. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan matlamatnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila begitu, kita akan jadikan setiap gerak-geri dalam kehidupan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka yang berpegang kepada faham agnostik, bagi mereka hanyalah sekadar mereka dapat merasai nikmat-nikmat yang sementara berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kaya yang sementara, nikmat sihat yang sementara, nikmat mereka menggunakan segala nafsu yang ada, semuanya adalah sementara belaka. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan hari akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu tidak langsung difikirkan oleh mereka. Bagi mereka keseronokan demi keseronokan, sehingga akhirnya mereka terlupa hakikat bahawa mereka akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka tidak pernah memikirkan tentang soal hukum-hukum yang terdapat dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan hikmah kenapa Allah menciptakan manusia dengan pelbagai keadaan dan latar belakang yang berbeza-beza, serta ujian-ujian tersebut mereka tidak dapat memahami apakah hikmah di sebalik daripada ujian-ujian tersebut. Wallahu a'lam.
Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan dalam kehidupannya, nescaya Allah akan beri kerana dia faham dalam perkara agama. Dan hari ini jelas kita patut fahami dengan sebaik-baiknya apakah yang dimaksudkan dengan Islam yang sebenarnya, dan kerisauan kita mula timbul bila kita dengar tentang gejala agnostik semakin berkembang, semakin menular dalam masyarakat kita. Itu patut diperhatikan, pelajari Islam dengan sebaiknya. Dan Ustaz, ayuh kita berikan sedikit kata-kata akhir kepada penonton-penonton dan sedikit doa untuk penutup. Silakan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyakkan amal-amal soleh dalam kehidupan, dan pada saat yang serupa tambahkan ilmu untuk mencari rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita dan menjauhkan kita daripada segala bentuk faham-faham yang menyelewengkan diri kita daripada mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menjadikan Islam sebagai asas utama dalam kehidupan ini, insya-Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi hiya ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi atas kupasan, penjelasan dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita pada hari ini. Dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus bersama dengan kita dari awal sehingga ke penghujungnya. Dapatkan sebaik mungkin dan sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya beroleh manfaat. Dan sidang penonton, jangan lupa esok ya, bersama dengan moderator Da'i Fahmi dengan ahli panel Prof. Mahdia Dr. Muhammad Farid Ravi dengan topik tema kita tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 17 hingga ayat 19. Terima kasih diucapkan kepada semua. Berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.